Segmen Jeps. Jual, elak, beli dan simpan. Bagi pemilik Van Dijk, jual beliau. Jika di Anfield pun anak-anak buah klub dibolosi 2 gol, ini kan pula jika bermain di laman lawan, bukan? Ya, hamba sedia maklum, Villa juga berada pada prestasi ketum dan bakal terbang keluar dari England untuk perlawanan saingan Eropah mereka. Namun, jangkaan hamba, jika Villa sah terkeluar dari saingan Eropah minggu ini, perlawanan Liga adalah keutamaan mereka. Ditambah pula, perlawanan menentang Liverpool adalah 4 hari selepas saingan Eropah mereka. Waktu rehat di antara perlawanan saingan Eropah dan Liga adalah cukup dan tidak akan mengganggu kecergasan mereka. Oleh itu, menyimpan Van Dijk adalah tidak bijak game week ini. Terima kasih atas hikmat anda musim ini, Raja FPL. Jual Mohamed Salah. Waktu menyimpan Salah sudah sampai ke penghujungnya. Mata 2 digit game week lepas, anda genggam erat dan maju ke hadapan. Perjuangan perlu diteruskan. Perancang seperti Gordon, Foden, Son, Richarlison dan KDB menjadi tumpuan pengurus fantasi game week ini. Menjual Salah pada masa yang tepat dapat membantu anda mengaut mata pada dan sebelum double game week 37. Salah dengan harga melebihi 13 juta pound sudah pasti membantu dana pasukan anda. Mungkin ada yang mengatakan jadual double game week 37 kali ini adalah scam dan tidak menarik kerana terdapat aset yang sama ada mendapat kedua-dua jadual double game week yang sukar ataupun salah satu daripadanya sukar. Terpulang kepada anda. Jika ingin berbaloi menjual Salah, beralih kepada Palmer atau perancang City adalah jalannya. Musim ini tidak disangkal. Selain pertahanan Arsenal, mata tanpa bolos amat sukar dijangka dari aset pasukan yang lain. Ada yang berpandangan jika bermain di laman sendiri, mata tanpa bolos mudah dimiliki. Oleh itu, mungkin ada yang berpandangan pertahanan United lah adalah ideal double game week ini kerana menentang Arsenal dan Newcastle di Old Trafford. Namun, saranan hamba, elakkan membeli Diogo Dalot. Bermain di laman sendiri tidak menjamin mata tanpa bolos Dalot kerana kedua-dua pasukan lawan beliau masing-masing sedang di dalam buruan kejuaraan Liga ataupun mungkin dalam buruan ke slot saingan Eropah musim hadapan. Dengan kecederaan yang melanda camp The Red Devils, membeli pertahanan United adalah langkah sangat berisiko. Dalot adalah calon don't buy, don't sell game week ini. Elakkan bagi yang tidak memiliki dan simpan bagi yang sudah membawa masuk beliau sebelum ini. Elakkan juga membeli Reguilon. Bekas pertahanan United ini telah membawakan purata mata 6.6 mata setiap perlawanan sejak game week 32. Jika dilihat dari mata ini sahaja, ianya seolah-olah Reguilon mendapat mata tanpa bolos setiap game week. Tetapi apa yang memeranjatkan, Reguilon hanya merekodkan 2 kali sahaja rekod tanpa bolos sejak game week 32. Selebihnya adalah dari mata serangan yang beliau hasilkan. Memang berbaloi membeli pertahanan menyerang, namun yang manakah lebih baik, membeli pertahanan menyerang single game week ataupun membawa masuk pertahanan menyerang dengan double game week? Fikir-fikirkan. Beli Richarlison. Selepas mengkaji perlawanan Spurs menentang Liverpool yang lepas, hamba membuat keputusan Richarlison bakal menjadi perancang pembeza game week ini. Rata-rata pengaktif wildcard sebelum ini kebanyakannya membawa masuk pemain seperti Son, Porro, Maddison, Johnson, Romero ataupun Vicario untuk memenuhkan slot aset Spurs. Richarlison tidak menjadi tumpuan sehingga beberapa game week lepas. Namun, jangkaan hamba, pembelian Richarlison juga bakal tidak popular kerana walaupun menjaringkan gol game week lepas, minit permainan beliau tidak terjamin. Pandangan hamba, Richarlison bakal menjadi kesebelasan utama dalam perlawanan pertama double game week mereka menentang Burnley dan akan diletakkan di bangku simpanan pada perlawanan pertengahan minggu menentang City. Jika ini menjadi kenyataan, ianya cukup bagi hamba untuk membeli Richarlison kerana perlawanan menentang Burnley lah yang menjadi makanan mata dari aset Spurs, bukan? Pembelian Richarlison adalah pembelian high risk, high reward game week ini. Setelah membuat penampilan melebihi 60 minit game week lepas,
Wilson kini dijangka bakal menjadi kesebelasan utama Eddie Howe untuk baki perlawanan Newcastle musim ini. Wilson telah menjaringkan 1 gol ketika menentang Burnley pada kemenangan 1-4 mereka. Apa yang menjadi tumpuan ketika Newcastle dihadiahkan sepakan penalti, Wilson yang menjadi penggalas utama tugasan tersebut telah menyerahkan sepakan tersebut kepada Isak. Adakah tugasan ini telah ditugaskan kepada Isak sejak awal musim lagi? Ataupun mungkin tugasan penalti ini digalas Isak semata-mata untuk membantu beliau dalam buruan kasut emas? Namun, lebih menarik dan menambah lagi seri FPL, sepakan penalti tersebut berjaya diselamatkan penjaga gawang Burnley, Muric. Adakah tugasan ini bakal kembali semula kepada Wilson game week ini? Masihkah anda ingat musim lepas, pada double game week 37 juga, dilema Isak dan Wilson menjadi perdebatan? Musim lepas, pilihan 50-50 ini berpihak kepada Wilson dengan margin mata yang sangat besar. Adakah sejarah bakal berulang? Ya, igawan ngeri di belasah pasukan jiran memang tidak dapat dilupakan. Pemilik Bowen game week lepas pastinya sangat kecewa memandangkan rekod pertahanan Chelsea yang tidak segah mana sebelum ini. Namun siapa sangka Thiago Silva bakal kembali memberi ketenangan di bahagian pertahanan Chelsea. Saranan hamba kekal bersama Bowen. Dengan harga semasa Bowen, tidak banyak perancang double game week berpotensi untuk dibeli dari dana tersebut. Menentang Luton di Upton Park adalah jadual perlawanan lubuk mata di dalam FPL. Jika dilihat di dalam perlawanan menentang Chelsea yang lepas, Bowen adalah pemain yang paling bahaya di kalangan aset West Ham. Bowen telah membuat percubaan terkena palang sebanyak 3 kali di dalam perlawanan tersebut. Di laman sendiri, Bowen pasti mendapat lebih banyak peluang menjaringkan gol. Jika posisi anda yang lain lebih bermasalah, menyimpan Bowen bukanlah pengakhiran game week ini. Simpan Romero, blank dalam 2 game week berturut-turut amat memedihkan sebagai pemilik Romero. Namun, simpan pertahanan kebangsaan Argentina ini. Dalam 3 perlawanan akan datang, Romero bakal berhadapan barisan serangan Burnley, City dan Sheffield United. Harapan kebanyakan pengurus fantasi game week ini pastinya ulangan mata pada perlawanan menentang Burnley. Perlawanan City adalah perlawanan mata tambahan sahaja bagi kebanyakan pemilik aset Spurs. Mungkin juga seperti game week lepas, dengan 1 perlawanan sahaja, beliau membawakan kosong mata kepada pemilik beliau. Pada hamba, dengan lambakan pemain wildcard yang cedera, menyimpan Romero tidak akan mendatangkan masalah besar bagi anda game week ini. Gunakan free transfer anda pada posisi bermasalah anda yang lain adalah lebih berbaloi. Segmen Maulana. Rezeki hamba bersambung-sambung lagi akhir musim ini. Palmer menjaringkan 1 gol buat hamba. Tidak blank sudah cukup membuatkan hamba bersyukur. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Alexander Isak game week ini. Dengan form semasa, 3 gol dalam 2 perlawanan adalah harapan hamba dari penyerang kebangsaan Sweden ini. Jika anda antara yang sedang mengejar ranking keseluruhan, pelantik Isak yang sedang dalam buruan kasut emas sebagai kapten adalah jalannya. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Kayangan. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.